Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram ashabi idham lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak-banyak kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Diberinya kita kesihatan, kelapangan masa hingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salat subuh pagi ini secara berjemaah, dan seterusnya diberinya lagi kita kelapangan untuk kita terus beriktikaf sementara menanti syuruk terbit matahari. InsyaAllah kita mulakan pagi ini dengan kita bertadabbur akan sebahagian daripada ayat-ayat Allah SWT. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini akan beroleh keampunan, keredaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal malaikata tusalli ala ahlikum ma dama fi musalla alladhi shalla fihi ma lam yahdith. Fayaqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, atau kama qala. Dalam hadis riwayat Bukhari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat sentiasa berdoa ke atas seseorang kamu selagi mana ia berada di dalam musalla yang ia bersolat di dalamnya. Selagi mana ia tidak berhadas, maka berkata para malaikat, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Maknanya tuan-tuan, selama mana kita berada dalam masjid ini dalam keadaan kita berwuduk, tidak berhadas, selama itulah malaikat mendoakan kita dengan doa mohon keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Maka beruntunglah sesiapa yang terpilih untuk didoakan oleh para malaikat, yang kita yakini insya-Allah doa malaikat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang sentiasa terbuka pintu-pintu langitnya untuk hamba-hamba menadah tangan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kasih Allah Taala, saya yakin dan percaya selama kita berada dalam Ramadan, hari ini yang ke-24 ini, 24 25, ya. Makna 24 hari. Maka saya yakin dan percaya masing-masing dah mendapat merasai kenikmatan Ramadan, dapat merasai kenikmatan beribadah di bulan Ramadan, dapat merasai zauq, ya, kemanisan,
kelazatan, sehingga kita merasai ibadah itu adalah sebahagian daripada diri kita. Kalau di awal-awal Ramadan kita terasa terasing antara diri dan ibadah. Kita rasa ibadah lain, diri kita lain. Sehingga bila kita nak beramal ibadah, kita terpaksa tarik diri kita ni. Dia enggan beramal, kita paksakan dia. Tapi pada hari ini, alhamdulillah berkat Ramadan, ringan sahaja. Ya, kita nak ke masjid ringan, kita nak berqiyamul lail ringan, kita nak bertadarus ringan, seolah-olah ibadah dan diri kita dah bercantum menjadi satu. Ini adalah tanda istiqrar. Bila mana seseorang merasai begitu, setelah melalui proses mujahadah, mengengkang nafsu beramal ibadah, kemudian Allah beri dia rasa kelazatan ibadah tersebut, itu adalah menunjukkan bahawa pada zahirnya dia telah diiktiraf oleh Allah SWT sebagai hamba yang beramal, dan dipanggil istiqrar daripada Allah SWT. Seolah-olah Allah cap gitu, ini hamba aku, ya. Maka kita akan dapat rasa kelainan daripada sebelumnya, ya. Sebelum ni kita dapat rasa pada solat yang fardu. Solat fardu ni kata-kata kita bila mana kita terlewat ataupun habis waktu, resah hati kita. Sebab solat waktu ni kita dah dapat merasai kelazatannya, dah sebati dengan kita, ya. Jadi kalau ada kes-kes tertentu menyebabkan kita tertinggal rasa resah, maka di bulan Ramadan ini bukan hanya solat waktu fardu sahaja, bahkan sehingga solat sunat pun kita akan merasai perkara yang sama, ya. Sehingga kalau kita miss dalam sembah solat tarawih contoh atau tahajud contohnya, kita rasa satu kekurangan. Ini adalah anugerah daripada Allah SWT yang dipanggil apa tadi? Istiqrar daripada Allah SWT. Dalam hadis kursi Allah SWT telah berfirman, وَلَنْ يَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ إِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ أو كما قال رواه البخاري. Dalam hadis sahih hadis kursi ini Allah berfirman, وَلَنْ يَزَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Sentiasa hamba-hamba aku menghabiskan dirinya dengan aku dengan ibadah sunat. Nawafil jamak bagi naflun. Naflun satu ibadah sunat. Nawafil banyak ibadah sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kepadanya. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila mana kita banyak mendirikan ibadah sunat ini, insya-Allah mampu meraih mahabbatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ada dalam Ramadan ini. Ya, bila mana Allah dah kasih, maka Allah cap kita tadi dengan istiqrar tadi. Kemudian kata Allah, idza ahbabtuhu, bila aku kasih kepadanya, kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, aku jadi mata dia yang ia memandang dengannya. Ini majas, ya, tamsilan. Allah jaga mata kita, seolah-olah Allah tu mata kita, ya. Allah jaga mata kita. Ini tanda. Kalau kita nak tahu ibadah kita selama ni Allah terima tak terima, adakah kita ni telah diiktiraf sebagai kekasih yang Allah dah kasih, Allah beri tanda. Pertama kata Allah Ta'ala, kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, aku jaga mata dia yang ia memandang dengannya. Ya, kalau kita dah mampu menguasai mata kita. Kalau sebelum ni mata kita kuasai kita, nak tengok apa kita ikut saja, ya. Tapi setelah kita mulai proses mujahadah hawa nafsu, maka hari ini kita pula yang kontrol mata kita.
Maka kontrolnya mata kita sebenarnya adalah Allah yang kontrol. Kerana kita tak mungkin boleh menjaga mata kita sendiri tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah yang diwajibkan kita baca setiap hari 17 kali, ya, Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau kami sembah, kami beribadah, dan akan Dikau kami mohon pertolongan. Mengapa Allah gandingkan dua ayat itu sebelah saja? Menunjukkan bahawasanya dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan takkan mungkin kita mampu melainkan dengan minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami ingin laksanakan ibadah tapi kami tak mampu. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dengan pertolongan Allah Ta'ala kita mampu bangkit. Dengan pertolongan Allah Ta'ala kita mampu hadir pagi ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita mampu lagi untuk iktikaf, ya, sementara menanti syuruk ini adalah nasrun minallahi, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil daripada mujahadah yang mana Allah dah terima seseorang itu sebagai kekasihnya. Allah akan jaga mata dia. Yang kedua, Allah jaga telinga dia. Wa sam'ahu allazi yasma'u bihi. Aku telinga dia yang ia mendengar dengannya. Ya, kalau sebelum kita puasa, ya, kita dikuasai oleh telinga kita. Nak dengar apa-apa kita layan saja. Ya, sambil mandu tu kadang-kadang kita dengar tu bukan-bukan. Nah, lagu ini start keluar. Ya, tapi dalam puasa ni Quran je, selawat je, ya. Itu tandanya Allah dah pelihara telinga kita. Kita tak teringin pun nak dengar benda-benda yang lara. Ya, kerana antara sifat orang mukmin yang berjaya, dia meninggalkan perkara yang lara-lara. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatin khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Beruntung dan berjayalah orang mukmin yang mana mereka ini khusyuk di dalam salatnya dan mereka ini 'anil laghwi mu'ridun, daripada perkara-perkara yang lara sia-sia berpaling tinggal. Ni antara sifat orang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dia tak suka buat benda sia-sia. Makna sia-sia perkara yang Allah tak beli, perkara yang tidak ada manfaat, yang tidak mendatangkan pahala bagi kita. Walaupun ianya harus sekalipun, kalau tidak menjadi ibadah, dia takkan buat orang-orang yang muflihun ini. Ya, maka itu yang dididik oleh Allah bagi kita dalam bulan Ramadan ini. Ya, apa saja yang lahir daripada anggota kita semua berfaedah. Mata kita melihat Quran, tangan kita, ya, kaki kita, semuanya kita fokus untuk beramal ibadah kepada Allah Ta'ala. Maknanya dengan sendiri, ya, dengan pertolongan Allah Ta'ala kita berpaling daripada benda yang lara-lara. Maka begitulah orang yang telah menjadi kekasih Allah, telinga dia seperti mata dia, turut tidak teringin untuk mendengar perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, ya, sama ada manfaat di dunia apatah lagi manfaat di akhirat. Dan tanda yang ketiga, tuan-tuan, kita boleh cek diri kita masing-masing. Orang lain tak tahu, kita sendiri tahulah. Sebab mata tu sentiasa berada dengan kita, tangan tu sentiasa berada dengan kita. Jadi kita cek, kata Allah, bila aku dah kasih pada seseorang, aku jaga tangan dia yang ia berpegang, yang ia menyentuh dengannya. Maka tangan orang-orang yang Allah redha, yang kekasih Allah, tangan yang amanah, bukan tangan yang pecah amanah, bukan tangan yang ghulul. Ya, tangan orang yang ghulul, yang pecah amanah ni tangan orang yang tidak Allah kasih. Ya, ghulul ni makna orang yang tak amanah. Bila dia beri satu kepercayaan, disamlapnya. Ya, di akhirat besok akan dipanggil, ya, orang yang ghulul ni dipanggil oleh malaikat. Malaikat tunjuk, ni dulu barang ni siapa punya ni? Ni orang punya. Kamu samlap dia. Hari ni malaikat ambil barang tu, dicampak dalam neraka Jahannam.
Pergi ambil. Dulu je sangat nak ambil. Tu ghulul tu akan dicampak dalam neraka jahanam. Ya, kemudian malaikat perintahkan orang yang bercak mana tu pergi terjun ambil balik. Itu yang kamu nak sangat-sangat kat dunia dulu. Hak orang kamu nak jadi hak kamu. Pergi ambil. Maka dia terpaksa terjun dalam neraka jahanam untuk mengambil perkara sesuatu yang dia pecah amanah ketika berada di dunia dulu. Ya, itu menunjukkan bahawa tangan dia tangan yang tidak Allah kasih. Tangan yang ghulul, tangan yang tidak terjaga, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tu Nabi kata al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah mereka yang selamat orang Islam lain daripada kejahatan tangan dia dan lisan dia. Kejahatan lisan dan tangan dia. Kalau kita ni orang Islam yang benar-benar Islam yang sempurna, tangan kita tak akan menyakiti orang lain, mulut kita tidak akan menyakiti orang lain. Itulah orang Islam yang kamil, yang sempurna, yang insya-Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya kata Allah Taala, aku jaga kaki dia yang ia melangkah dengannya, maka kakinya hanya dituju kepada tempat-tempat yang Allah redha, ke masjid, ke tempat-tempat macam rezeki yang halal, ke tempat menuntut ilmu, ziarah menziarahi, ya, untuk berkasih sayang. Imam Malik rahimahullah taala tuan-tuan ada meriwayatkan hadis dalam Muwatta beliau, hadis kursi. Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa li mutajalisina fiyya wa li mutazawirina fiyya wa li mutabazilina fiyya, atau kama qala. Allah kata wajib kasih aku, mahabbati kasih sayang aku bagi mereka yang mutahabbina fiyya, berkasih sayang kerana aku. Ya, siapa yang bercinta kasih sayang kerana aku kasih kepada dia. Apa tanda kita kasih seseorang kerana Allah tuan-tuan? Tanda dia kalau nak tahu kita kasih kepada dia kerana Allah, bila dia buat baik kepada kita, tak akan bertambah kasih sayang kita pada dia. Bila dia buat jahat kepada kita, tidak akan berkurang kasih sayang kita kepada dia. Itu tanda kita kasih kerana Allah. Tapi kalau dia buat baik yang kita, bertambah pula sayang kita kepada dia, bukan kerana Allah lagi. Itu kita kasih kerana dia buat baik yang kita. Boleh faham tak? Ya, kalau kita nak tahu kita kasih seseorang kerana Allah ke tidak, dua saja dia punya formula. Dia, kalau dia buat baik dengan kita, tak akan bertambah kasih sayang kita kepada dia. Sebaliknya, kalau dia buat jahat dengan kita, tak akan berkurang kasih sayang kita kepada dia. Tunjukkan kita kasih dia kerana Allah semata-mata. Tapi kalau dia buat baik dengan kita, lagi buat baik lagi sayang, lagi baik lagi sayang, dia yang tak kena tu. Ya, lepas tu kalau dia tak baik pula, kita pun mula masak muka dah. Ya, maka selama ni camlah kita kasih dengan dia kerana Allah, kerana sesuatu lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kasih kerana Allah, Allah kata aku kasih kepada dia. Wajabat mahabbati, wajib kasih aku kepada dia kalau dia kasih saudaranya kerana aku. Yang kedua, li mutajalisina fiyya, aku kasih mahabbati, kasih aku kepada mereka yang duduk bersama-sama seumpama majlis pagi ni kerana aku. Kita duduk ni bukan kerana lain, bukan nak makan, bukan nak cerita bahasa dunia, semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan kita disenarai sebagai orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, li mutawazirina fiyya, bagi orang yang siasa ziarah menziarahi kerana aku. Ya, ni nak hari raya ni, kita ziarah hari raya aja. Ya, inilah yang kesempatannya pun, hari lain jangan-jangan nak ziarah dah. Tak apalah, tapi ziarahlah bukan kerana lain, kita ziarah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ya.
Bukan ziarah nak tengok rumah dia, ziarah nak tengok cushion dia, lansir dia. Ya, balik dia mengutuk rumah pula. Itu tak ada faedah gitu ziarah. Ya. Yang seterusnya kata Allah Taala, limutabazilina fiha. Wajib kasih sayang aku bagi mereka yang sentiasa beri memberi, hadiah menghadiahi. Kita kalau pakai miskin kita sedekah, tapi kalau orang yang kaya kita hadiah. Ya, hari ini orang dah jarang hadiah menghadiahi dah. Kat jiran sama jiran, ya, sahabat sama sahabat, orang dah kurang hadiah menghadiah. Sedangkan itu adalah sunnah Nabi, ya, untuk eratkan silaturahim. Ya, kalau kita pergi ke mana ke beli barang, beli lebih bagi kat kawan. Ya, sama-sama jemaah masjid dulu kan, ya. Walaupun benda itu taklah berharga sangat, tapi pemberian itu menggembirakan hati saudara, akan dapat meraih mahabbatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu orang solehin dulu rajin hadiah menghadiahi, ya, sesama mereka. Murid hadiah pada guru, guru hadiah pada murid, kawan hadiah pada kawan, anak hadiah kepada ibu, ibu hadiah pada anak, dan sebagainya lah. Ya, kalau yang sedekah itu sedekahlah. Yang kaya ni kita hadiah hadiahi satu sama lain, dipanggil mutabazzilina. Itu juga orang yang dijanji oleh Allah untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penutup hadis tadi, bila mana Allah dah jaga mata dia, telinga dia, kaki dia, ya, tangan dan kaki dia, Allah kata wa idza sa'alani la'atiyannahu. Bila dia minta kepada aku apa sahaja, pasti aku beri. Allah gunakan lam mubtida', Allah letak kat dia tu nun taukid saqilah, la'atiyanna, pasti aku beri. Tu janji cukup jelas daripada Allah. Bila mana Allah dah mengiktiraf kita istiqrar sebagai orang yang Allah kasih, minta bila-bila, dia tak nanti bulan Ramadan dan itu kadar sahaja. 24 jam orang ni kalau angkat tangan saja Allah garanti perkenankan. Wa idza sta'adzani, bila dia minta lindung dengan aku, la'izannahu, pasti aku lindung akan dia. Jadi sempena, ya, penghujung Ramadan ni tuan-tuan, ya, masih ada sakit baki ni, maka kita cuba checklist balik ibadah kita, ada tak tanda-tanda tadi? Adakah mata kita dah terpelihara? Adakah telinga kita dah terpelihara? Adakah tangan kaki kita terpelihara? Kalau dah terpelihara, sujud syukurlah kepada Allah, kita dah berjaya mendapat keberkatan Ramadan. Tapi kalau duduk takutnya lama, orang panggil puasa ular. Ya, puasa ni ada dua tuan-tuan. Ada puasa ular, puasa ulat bulu. Saya dah bincang ke sini dulu. Ini kata bijak pandai, yang bukan hadis ni. Jadilah puasa seperti puasa ulat bulu, jangan jadi puasa seperti ular. Ular berpuasa tuan-tuan, waktu bila dia berpuasa? Bila ular puasa? Ketika dia nak bersalin kulit dia. Dia terpaksa pergi ke tempat tersebut, dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Supaya badan dia kurus, senang kulit nak tanggal. Kalau dia tak puasa, macam perempuan nak bersalin tu, nak tarik kulit dia, sakit tuan-tuan. Jadi dia terpaksa puasa. Tapi puasa ular ni tuan-tuan, sifat dia sebelum berpuasa dengan selepas puasa sama aja. Kalau sebelum tu dia mematuk orang, menyakit orang, lepas puasa lagi ganas dia. Ya, dah bersalin kulit lagi agresif dia, patuk orang sama. Tu puasa ular nama dia. Tapi kalau puasa ulat bulu, bila ulat bulu puasa? Ketika dia dalam kepompong nak jadi ramu-ramu, dia puasa. Setelah keluar jadi ramu-ramu, orang cari dia. Masa ulat bulu orang takut, bisa ulat bulu tu, ya, kena tu Allah bengkak habis, kena injek tu. Tapi bila dah jadi ramu-ramu, dia tak pergi ke orang pun orang pergi cari dia. Letak frame lagi. Ni puasa ramu-ramu. Dia ada perubahan sebelum puasa dengan selepas puasa. Kita pun kena begitu. Kalau sebelum puasa orang tengok kita serong, dia tengok orang pun, orang ni panas barang. Ya, tak ada orang nak dekat dengan kita. Anak-anak pun lari.
Tapi lepas puasa pakat datang kat kita. Ya, ayah dah baik dah, ayah dah berubah dah. Ya, Allah dah, ayah dah jarang marah dah. Beli hadiah pula bagi ke anak-anak. Tu ada perubahan sikap kita antara sebelum puasa dengan selepas puasa, menunjukkan bahawasanya kesan puasa kita ya telah membaiki diri kita. Itu dipanggil takwa. Ya, antara kesan takwa hasil daripada puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masa berlanjut, masing-masing ada kerja. Ya, setakat ini dulu untuk pagi ini. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang tersilap tersasar daripada kelemahan sendiri. Wallahu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.